وخصوصا إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذرياته وآله وأصحابه وإلى شيخ عبد القادر جيلاني وإلى شيخ جنيد البغدادي وإلى شيخ الحديث مولانا محمد زكريا الكندهلاوي وإلى أمه وأبيه وإلى شيخ إبراهيم مية وإلى شيخ زبير أحمد وإلى شيخ أحمد نخودة وإلى شيخ زكوان فائز وإلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والدعوة على الخير والحث على التمسك والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلا بالله العلي العظيم. Nazri duduk depan Nazri. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين اللهم. Mana berhenti? Hah? Imam Shibli. Oh. Baik. حكي أن الشبلي رحمه الله خدم 400 أستاذ. Dihikayatkan daripada satu orang alim minal awliya. Okey? Minal ulama juga minal awliya. Disebut dia sebagai Abu Bakar Ash-Shibli, Imam Abu Bakar Ash-Shibli, ataupun nama betul dia Dulaf bin Jahdar. Dulaf bin Jahdar, itu nama sebenar dia, tapi orang panggil sebagai Imam Ash-Shibli. Sebab apa? Sebab sempena nama tempat dia, tempat tinggal dia, dipanggil Shibli. Jadi Imam Abu Bakar Ash-Shibli. Satu orang alim yang besar juga, satu orang yang sangat hebat, bermadhab Maliki. Dia belajar madhab Maliki dan belajar ilmu hadis 12 tahun. Dalam lah 12 tahun Syak. Kan? 12 tahun Cik Pak Yusri. Kan Yusri? Apa Syak waktu 12 tahun? Belajar ilmu hadis selama 12 tahun. Tu bayangkan tu himmah ulama, belajar sampai bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Kalau di Thailand, matan jurumiyah, kita belajar matan jurumiyah paling lama setahun, paling cepat 6 bulan. Ada lagi lebih cepat daripada tu lah, 6 bulan. Di Thailand matan jurumiyah 4 tahun. Matan jurumiyah sahaja 4. Matan jurumiyah ni kitab, biasanya kitab yang pertama lah ni kan. Kitab yang pertama dalam ilmu nahwu. Matan jurumiyah ataupun matan al-ajrumiyah.
Ini kitab yang paling asas. Ada lagi yang lebih asas daripada itu, tapi ini antara yang paling asas lah. Matan Al-Jurumiyah. Macam kita kalau fiqh, asas sekali kita belajar apa? Risalah Jami'ah kan? Ini yang paling bawah sekali untuk Nahwu. Kitab Matan Jurumiyah. Dia belajar 4 tahun. Belajar 4 tahun. Tapi 4 tahunnya tu masuk semua lah. Masuk semua dengan dia punya sorofnya, dengan dia punya ini, itu. Baca kitab tu, Syak boleh mengajar sudah. Matan Jurumiyah 4 tahun mereka pelajari. Itu baru Jurumiyah, belum lagi matan bina, belum lagi yang lain-lainnya. Itu baru yang pertama. Sudah 4 tahun. Jadi Imam Abu Bakar Asyibli ni belajar ilmu hadis selama 12 tahun. Satu orang yang alim, sangat-sangat alim, minal aulia. Okey, sezaman dengan Junaid Al-Baghdadi. Ni orang ni ada guru yang sama, iaitu Muhammad Al-Imam Abdullah Al-Andalusi. Itu guru dorang. Al-Imam Abdullah Al-Andalusi itu guru mereka. Guru tasawuf mereka, Abdullah Al-Andalusi. Jadi Imam Shibli ni sezaman dengan Junaid Al-Baghdadi. Bahkan Imam Shibli ni juga banyak belajar dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Dan antara gurunya juga lah tu Junaid Al-Baghdadi. Walaupun sezaman, sahabat bersama-sama, tapi dia juga merupakan guru kepada murid kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Satu orang alim yang sangat besar, minal aulia. Suatu ketika Imam Mujahid, ini Imam Mujahid ni pun imam besar juga ni. Suatu ketika Imam Mujahid ni, dia tengah mengajar, tiba-tiba dia didatangi oleh Imam Asyibli ni. Ini mau cerita sikit lah tentang Imam Asyibli ni. Sebab kalau kita tak kenal, kita tak akan tahu dia ni siapa. Kita tak akan tahu nilai dia ni siapa. Jadi Imam Asyibli datanglah pergi tempat Imam Mujahid. Imam Mujahid ni nama besar di dalam ilmu hadis, juga di dalam ilmu fiqh. Imam Mujahid. Kalau dalam kitab-kitab hadis banyak sebut nama dia. Mujahid. Di Mujahid ni antara ulama yang besar. Jadi ketika Imam Mujahid ni mengajar anak-anak murid dia, datang Imam Shibli ni. Datang Imam Shibli, terus dia tinggalkan dia punya pengajian, terus dia pergi jumpa dengan Imam Shibli, dia peluk Imam Shibli, dia cium kening Imam Shibli tengah-tengah ni. Dia cium kening Imam Shibli. Jadi lepas cerita-cerita santai-santai apa semua, anak murid Imam Mujahid ni tanya, "Wahai guru, kenapa kau cium kening Imam Asyibli?" Dia kata, "Aku pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Imam Shibli datang ke majlis Rasulullah. Rasulullah berhenti di majlisnya, pergi jumpa dengan Imam Shibli, cium kening Imam Shibli." Cium kening Imam Shibli. Okey? Jadi di dalam mimpi dia tu, dia bertanya kepada Rasulullah, Imam Mujahid ni. Imam Mujahid kan yang mimpi. Jadi dia di dalam mimpi tu dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa cium dahi Imam Shibli ni?" Kata Rasulullah, "Sebab setiap kali solat dia tidak akan tinggal untuk membaca 2 ayat terakhir daripada surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sampai habis tu. Okey? Faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sebelum solat dia baca tu, dan lepas dia baca tu dia akan kata sallallahu alaika ya Rasulullah. Tu je. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Baca 2 ayat terakhir surah At-Taubah dan sebut sallallahu alaika ya Rasulullah. Setiap kali sembahyang, sebelum kali mula sembahyang dia akan baca tu. Sebab itulah aku cium kening dia. Jadi waktu dia bertemu dengan Imam Shibli tu, dia cerita kan? Dia tanyalah Imam Shibli tu untuk membenarkan mimpi dia tu lah. Untuk benarkan mimpi dia tu, sama ada betulkah mimpi dia tu ataupun main-main. Dia pun tanyalah, "Wahai Shibli, adakah amalan yang kau buat sebelum solat?" Dia kata, "Ada." "Apa amal tu?" "Baca 2 ayat terakhir surah At-Taubah dan sebut sallallahu alaika ya Rasulullah." Betul dengan apa yang dia mimpi tu. Ini Imam Asyibli. Jadi antum boleh amal lah tu. Okay? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Baca sampai habis. 2 ayat je tu. Okey? Surah At-Taubah. Kalau tak silap
ayat 128 dengan 129. Kan paling bawah kan? Paling bawah. Ayat paling akhir 129. Jadi 128 dengan 129. Baca tu. Mana tahu nanti yang tu mimpi. Mana tahu nanti Ustaz mimpi. Siapa? Yusri. Wah, Dajjal datang. Wah. Okey? Jadi amal lah tu. Okey, dan sallallahu alaika ya Rasulullah. Ini Syam ini antara orang yang apa? Yang alim tapi apa namanya? Akhirnya masuk ke dalam jalan kesufian. Dia bila dia alim ni, banyaklah raja suka, banyaklah menteri suka dengan dia. Nanti Imam Ghazali pun akan tegur dengan ulama-ulama yang suka dengan bergaul dengan para pemimpin. Jadi bila dia hebat, dia banyak dapat jawatan. Menteri itu, menteri kanan ini, menteri itu, menteri ini, sampai jubah kemuliaan dipanggil. Kan? Jadi suatu hari waktu dia pakai jubah kemuliaan tu, dia bersin. Bila dia bersin, dia lap bersinnya tu di baju kemuliaan tu. Raja nampak. Raja nampak dia, kenapa kau buat begini? Ini baju kemuliaan begini. Akhirnya dia diberhentikan kerja. Dia diberhentikan daripada jawatan tu. Dia kata, okeylah, daripada aku menghabdikan diri kepada baju yang dihargai oleh manusia, baik aku lepaskan jawatan. Dia lepaskan jawatan ya. Kalau kita lah gaji ribu-ribu tu, gaji ribu-ribu, ratus ribu, gaji berapa ribu dinar tu, kan? Tak sanggup kita berhenti kerja tu semata-mata untuk dapatkan jawatan, untuk dapatkan gaji. Tapi Imam Syabili dia tak pentingkan semua tu. Gaji tu dia tolak ke belakang, dia berhenti dia punya kerja, akhirnya dia ikut jalan ke kesufian. Bertemulah dia dengan Junaid Al-Baghdadi. Dia bertemu dengan Junaid Al-Baghdadi, dia mau belajar dengan Junaid Al-Baghdadi. Dia kata, wahai tuan, bolehkah saya jadi sahabat kamu? Dia kata, boleh. Tak ada masalah. Tapi sebelum kamu jadi sahabat saya, kamu kena buat beberapa perkara dulu. Dia kata apa? Kau jual belerang. Tahu belerang? Belerang bah? Yang kalau orang pergi hutan tu yang dia bakar tu. Karbit kah? Kalau bahasa kita. Karbit kan? Karbit kah? Karbit. Pulanglah. Ya, belerang tu. Kau jual ni belerang selama setahun. Wah, nampak? Selama berapa? Setahun. Dia orang alim besar tu, 12 tahun belajar ilmu hadis. Nampak? Kau pergi jual ni, kau pergi pasar, kau jalan di jalan, kau jual belerang selama setahun. Pergilah dia buat. Nampak? Ini orang yang betul-betul mau mencari kebenaran. Betul-betul mau mencari rahsia di antara rahsia. Pergilah dia jual belerang selama setahun di jalan. Tak ada satu orang pun yang beli daripada dia. Tak ada satu orang pun yang beli daripada. Lepas tahun tu dia jumpa Junaid Al-Baghdadi. Dia kata, wahai Junaid, saya sudah laksanakan kau punya perintah. Ada orang yang beli daripada kau? Dia kata, tak ada. Kau tahulah sudah nilai dirimu tu. Itulah nilai dirimu. Orang tak kenal pun. Buat apa kau mau bangga-bangga? Nampak? Orang tak kenal kau pun. Kau dulu hebatlah, ilmuwan gini-gini, menteri. Bila kau sudah habis jawatanmu, tak ada satu pun orang yang kau pandang. Orang yang pandang kau. Sebab orang yang pandang kau sebelum ni, pandang kau sebab jawatan. Bukan pandang kau sebab kau, tapi pandang sebab jawatan kau. Jadi sekarang ni kau tahu lah sudah nilai dirimu tu macam mana. Terduduk dia dengar. Nampak? Ni, itu baru sikit tu Junaid Al-Baghdadi sebut tu. Belum dia sebut benda lain lagi. Nampak? Okey? Lepas tu kata Imam Junaid Al-Baghdadi, okey. Sudah kan? Sekarang kau pergi mengemis selama setahun. Mengemis tuan. Nampak? Depan BSN, depan Maybank, mengemis. Nampak? Untuk apa? Untuk hinakan diri dia di hadapan manusia. Untuk hinakan diri dia di hadapan manusia. Jadi ramailah orang yang hina dia begini. Jadi lepas tahun tu dia jumpa Junaid Al-Baghdadi. Dia kata, wahai tuan, saya sudah laksanakan kau punya perintah selama setahun mengemis. Dia kata, ada orang yang hina kau? Ada. Itulah nilai dirimu yang sebenar. Itulah nilai dirimu yang sebenar. Jadi kalau kau sudah tahu nilai dirimu yang sebenar, buat apa kau mau dapatkan pujian manusia? Buat apa kau mau dapatkan kemasyhuran manusia? Buat apa kau mau diangkat, disanjung oleh manusia? Padahal dirimu sebenarnya itulah dirimu yang hina tu. Semenjak daripada itu dia terus bina hubungannya dengan Allah. Nampak ni? Sampaikan tak terkesan satu pun percakapan manusia pada diri dia. Sampai satu tahap dia akan simpan gula-gula di poket dia. Jumpa budak-budak sebut Allah, dia sebut Allah, dia bagi gula-gula. Ambil ni. Sebut Allah, ambil ni. Sebut Allah, ambil ni. Bila dia sebut sampai satu tahap apa? Sampai satu tahap dia kata, siapa yang sebut nama Allah aku pancung kepala dia. Sebab apa? Siapa yang sebut nama Allah di hadapan saya aku pancung kepala dia. Sebab apa? Cemburu dia dengan orang yang sebut nama Allah. Dia tak mau ada orang lain yang ganggu hubungannya dengan Allah. Sampai begitu sekali.
Nampak? Macam kita lah, ada orang sebut nama isteri kita, orang sebut nama girlfriend kita. Kan kita pun marah, cemburu. Betul tak? Cemburu sebab orang lain sebut nama isteri kita, nama teman wanita kita. Faham ni? Jadi Imam Shibli ni bila orang lain sebut nama Allah, dia akan pancung kepala orang tu. Sebab cemburunya dia, sebab orang tu banyak sebut nama Allah lebih daripada dia. Nampak? Inilah hasil daripada mujahadah muraqabah dia di dalam turuk kesufian. Macam itulah kita punya keinginan matlub kita, maksud hidup kita, supaya dalam hati kita ni ada Allah. Sampaikan dia pernah bawa obor tu, mau pergi bakar tu Kaabah. Mau pergi bakar Kaabah. Kenapa kau pergi bakar Kaabah ni? Aku mau bakar Kaabah ni sebab aku mau semua orang ni sembah Allah, bukan sembah Kaabah. Maknanya apa? Maknanya dia tahu orang ni pergi sana sebab mau dapat nama saja pun, bukan mau sembah Allah betul-betul pun. Nampak? Lepas tu dia dapat diriwayatkan dalam satu riwayat, dia bawa lagi kayu api, dia mau pergi bakar syurga, mau pergi bakar neraka. Dia kata apa? Sebab orang beramal mau dapat ini. Nampak? Sebab orang ramai mau beramal mau dapat ini. Ramai beramal sebab takut neraka, ramai beramal sebab takut syurga. Aku mau orang beramal semata-mata sebab Allah saja. Nampak? Ini level paling tinggi. Ini syurga mau dibakar. Gila kah kau? Nampak? Nampak? Inilah para aulia. Inilah para aulia. Mereka dengan panggilan gila ni sudah sebati. Para aulia dengan panggilan gila ni sudah sebati. Nampak ni? Kita nak mau dipanggil gila. Okay? Kita bagi orang awam, gila ni level paling rendah. Tapi bagi orang-orang sufi, gila ni level yang paling tinggi. Gila, orang panggil gila sudah. Gila berzikir, gila baca Quran, gila sembahyang sunat, gila bersedekah, sampai gila sudah dia. Nampak ni? Sampai begitu sekali. Faham? Ini baru jogging sikit bergambar. Faham ni, peace lagi ni. Sok-sok wali lagi. Faham? Contoh, kena mengenang. Ustaz kan tak pernah mengutuk orang. Okey? Itulah sedikit kisah tadi Imam Ash-Shibli. Dia umur dia sampai 87 tahun. Dia meninggal di Baghdad. Okey? Dia meninggal di Baghdad. Itulah Imam Ash-Shibli. Jadi bila kita dengar tu baru kita cinta. Oh, ini rupanya Imam Ash-Shibli. Lepas tu nanti ada anak mau namakan anak dia Abu Bakar Ash-Shibli pun boleh juga. Ahmad Ash-Shibli boleh juga. Ambil barakah sempena nama minal aulia. Faham? Ataupun basikal kamu kau spray Ash-Shibli. Faham? Ash-Shibli. Hukiya anna Shibli rahimahullahu, dihikayatkan bahawa Imam Ash-Shibli, semoga Allah rahmati dia, khadama 400 ustadin. Dia telah berkhidmat kepada berapa orang? Bukan 4 orang. Berkhidmat kepada berapa? 400 orang syekh. Khidmat dengan 400 orang ustadin. Nampak? Kalau kita kalau di Malaysia ustaz ni orang mengaji, orang yang mengajar mengaji pun dipanggil ustaz sudah kan? Maknanya ustaz ni satu panggilan ihtiram, satu panggilan kemuliaan bagi orang yang ada hubungan dengan agama, ya kan? Maksudnya kalau orang tu biar dia mengajar Iqra sekalipun, Iqra apa dia ajar? Iqra 1. Faham? Itu saya tahu. Yang mengajar ni pun belum lepas lagi Iqra 2. Itu dia dipanggil ustaz sudah. Kan? Maknanya orang yang mengajar agama tu dia panggil ustaz. Tapi kalau di negara-negara Arab, ustaz ni orang yang ada PhD dalam agama. PhD. Al-Ustaz Ad-Doktor. Nampak? Al-Ustaz Ad-Doktor. Kan dia ada diploma, ada sijil, diploma, ijazah, baru PhD kan? Dia begitu. Jadi ustaz ni untuk yang ada PhD tu. Namanya Al-Ustaz Ad-Doktor. Jadi berbezalah. Kalau di Thailand baba, kan? Kalau di Indonesia kiai, kan? Macam-macam lah, ikut tempat tu lah. Kalau macam kita memang familiar ustaz lah, ya, ustaz. Okay? Ustaz. Ustaz. Orang ustaz. Khadama 400 ustadin, iaitu telah berkhidmat kepada 400 orang ustaz. Wa qala, dan dia berkata apa? Qara'tu 4,000 hadithin. Aku telah baca berapa ribu? 4,000 hadis Nabi. 4,000 hadis Nabi. Antum berapa ribu sudah hadis antum baca? Bukan hafal, baca. Berapa ribu sudah Nazli?
Ustaz, 20. Hadis apa? Memanah. Wah, hadis memanah. Ya itu salah. Apa yang kita buat, itu yang kita cari dia punya hadis. Ya. Aku telah baca 4,000 hadis Nabi SAW. Thumma ikhtartu minha hadisan wahidan. Dan daripada 4,000 ni, aku pilih dan akhirnya aku jumpa satu hadis sahaja. Maksudnya daripada 4,000 yang dia baca ni, dia pilih satu, wa amiltu bihi, dan aku beramal dengan hadis tu. Maknanya 3,999 dulu dia tinggalkan dan dia pegang. Bukan tinggalkan ni maksudnya tak payah buat. Maksudnya dia tidak berpegang dengan tidak terlalu berpegang dengan ayat-ayat dalam hadis tersebut. Tapi yang dia pegang hanya satu ni. Okey? Sebab apa? Sebab satu ni sudah merangkumi semua tu. Begitu. Okey? Wa khallaitu ma apa tu? Wa khallaitu ma siwahu, dan aku kosongkan yang lain daripada tu. Maknanya aku pegang satu ni, yang 399 ni aku biarkan. Okey, aku biarkan. Li'anni ta'ammaltuhu wajadtu khalasi wa najati fihi. Kenapa? Sebab aku nampak di dalam satu hadis ni, inilah satu-satunya hadis yang mana yang cukup bagi aku dan boleh membawa kejayaan kepada aku kalau aku berpegang dengan dia. Faham ni? Dalam kitab tu sebab apa? Dia terjemahan? Kerana aku telah memperhatikan hadis yang aku pilih ini, dan aku telah mendapati di dalamnya ada keselamatanku dan kesejahteraan. Betul lah, kan? Jadi macam-macam Ustaz sebut kata lah. Daripada 4,000 ni aku jumpa satu yang mana satu ni lah yang aku nampak kalau aku berpegang betul-betul sudah cukup untuk aku bagi kejayaan, keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Wa kana ilmul awwalina wal akhirina, dan di dalam satu hadis inilah semua ilmu para ulama yang terdahulu dan ilmu para ulama yang terkemudian ada pada hadis tu. Antum bayangkan tu. Jadi besarnya nilai hadis ni. Semua ilmu orang terdahulu ada pada dia, semua ilmu orang kemudian ada pada hadis tu. Okey? Kulluhu mundarijan fihi, semua keluar daripada hadis tu. Faktafaitu bihi, maka cukuplah hadis itu untuk aku. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadis itu ialah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li ba'di ashabihi, bersabda kepada separuh daripada sahabatnya. Apa hadisnya? I'mal lidunyaka biqadri muqamika fiha. Ustaz, muqam ke maqam? Maqam. Okey. Jadi dia ada boleh baca maqam, boleh baca muqam. Kalau Darul Minhaj muqam. I'mal lidunyaka biqadri muqamaka fiha ataupun maqamika fiha. Wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi. Wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha. Apa hadis dia? I'mal lidunyaka, beramallah kamu untuk dunia. Maknanya bekerjalah kamu untuk dunia. Okey? Berusahalah kamu untuk dunia, carilah nafkah kamu untuk kehidupan kamu di dunia. Tapi kena ingat, berapa banyak dunia yang kamu kena cari? Biqadri maqamika fiha, sekadar berapa lama kamu hidup di dalam dia. Nampak? Sekadar berapa lama kamu hidup di dalam dia. Kita kalah dengan burung. Kita kalah dengan burung. Nabi SAW bersabda apa? Apa hadisnya ni? Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taqdu khimasan wa taruhu bitanan. Nabi kata, kalaulah kamu ni bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya Allah akan beri kamu rezeki seperti mana Allah beri rezeki kepada burung. Kenapa burung? Taqdu khimasan wa taruhu bitanan. Dia keluar waktu pagi dengan perut yang kosong, dia pulang ke sarangnya dengan perut yang kenyang. Dan tak ada pun dia bawa makanan di mulutnya untuk kehidupan esok hari dia. Kita beli untuk apa ni? Sebulan.
Faham kan? Kita beli barang untuk sebulan terus. Beli beras untuk sebulan, beli Maggi untuk sebulan, ikan tin untuk sebulan, sayur untuk sebulan, semua sebulan. Meninggal besoknya. Nampak dia tak? Burung, dia tidak ada bawa balik ke rumah untuk simpan di peti sejuk dia. Mana ada peti sejuk burung kan? Contoh, ya. Tak ada pun dia simpan di sarang dia. Ini apa ni? Anaknya cakap, ini apa bu? Yang kacau, ini untuk esok. Tak ada. Sebab dia yakin kalau dia hidup besok, ada tu rezeki dia. Itu burung, itu tawakal bu. Jadi kalah kita dengan burung. Kalah kita dengan burung. Suatu Nabi kata, kalau kamu ni benar-benar tawakal kepada Allah seperti mana tawakalnya burung, nescaya Allah akan beri kamu rezeki seperti mana burung juga. Takdu khimasan wa taruhu bitanan. Sebab apa? Sebab dia yakin kalau dia hidup besok mesti ada rezeki. Mustahil Allah biarkan seorang tu hidup tanpa diberi rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada seorang pun yang hidup di atas muka bumi ini, bahkan makhluk yang lain, melainkan ditetapkan rezeki bagi mereka. Mafhum? Okay? Jadi beramallah untuk dunia sekadar kita hidup di dalam dia. Jangan terlampau banyak cari itu, cari ini, cari itu, cari ini. Akhirnya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, celakalah orang yang memperbanyakkan harta dia. Kumpul hatta zurtumul maqabir. Tak sedar dia rupanya dikubur saja. Dikubur sudah aku. Wah. Kumpul harta akhirnya dikubur. Tak sedar dia. Nampak ni? Hatta zurtumul maqabir. Sampailah dia masuk dalam kuburnya tak sedar. Dia meninggal dalam keadaan dia mencari harta. Jadi hidup di dunia ni sekadar itu saja. Faham ni? Okay, maksudnya cukup sekadar untuk hidup lah. Cukup sekadar untuk hidup. Wa'mal li akhiratika, dan beramallah pula untuk akhirat kamu biqadri baqaika fiha. Sekadar lamanya kamu hidup di sana. Beramal untuk akhirat sekadar apa? Sekadar lamanya hidup di sana. Antum hidup di sana berapa lama? Selama-lamanya. Maka beramallah untuk kehidupan selama-lamanya di sana, sebab di sana lebih kekal daripada di dunia. Kita terbalik, beramal untuk dunia pula banyak, beramal untuk akhirat pula sikit. Seolah-olah dunia ni tempat tinggal selama-lamanya, akhirat tak wujud. Itu kita. Faham? Tapi kehidupan yang sebenar ialah kehidupan yang selepas mati itu. Itu kehidupan akhirat. Faham ni? Suatu dunia ni, dunia diambil daripada perkataan apa? Dana'ah, kan? Dana'atun. Maksudnya jauh. Dana'atun ni maksudnya jauh. Maknanya apa? Siapa yang kejar dunia, dia makin jauh dengan rahmat Allah. Kejar dunia makin jauh daripada Allah, kejar dunia makin jauh daripada akhirat. Begitu. Faham ni? Seperti mana orang yang mengejar bayang-bayang. Bayang-bayang tu mana ada? Sekadar bayang-bayang, tak wujud pun, tapi dia pergi kejar. Jadi makin dia kejar, makinlah bayang-bayang tu lari kan? Betul tak? Antum pernah kejar bayang-bayang? Pernah? Kenapa? Nanti orang panggil gila kan? Gila tu lah pangkat kewalian. Wah, nampak? Gila ni betul-betul gila sudah ni. Gila isim ni panggil. Ya? Orang yang kejar bayang-bayang ni, dia akan dapat tak bayang-bayang dia? Tak dapat. Dia kejar bayang-bayang tidak dapat. Bayang-bayang wujud sebab apa? Sebab adanya cahaya. Kalau kau kejar tu cahaya, bayang-bayang tu yang kejar kau. Betul tak? Bayang-bayang tu yang akan ikut kita. Kau pergi kejar matahari, di sana ada matahari, kejar matahari, ikut matahari. Bayang-bayang di belakang kan? Bayang-bayang tu yang ikut kita kan? Nampak? Tapi bila kita membelakangkan matahari, kita kejar bayang-bayang, bayang-bayang tu tak akan dapat. Nampak tidak? Jadi maknanya kena kejar mata. Itulah perumpamaan akhirat dan dunia. Kejar akhirat, dunia datang melutut. Kejar dunia kau tak dapat, akhirat pun kau tak dapat. Nampak tidak? Faham tak ni? Jadi kejar akhirat, dunia akan ikut. Mafhum? Wa'mal lillahi, dan beramallah kepada Allah biqadri hajatika ilaihi, dan beramallah kepada Allah, beramallah untuk Allah sekadar banyak mana hajatmu kepadanya.
Sebab iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan? Kamu sembah Allah, kemudian kepada Allah kita memohon hajat. Jadi banyak mana hajatmu, banyak itulah kau kena minta dengan Allah. Faham? Banyak mana hajatmu, banyak itulah yang kau kena minta. Quran menyebutkan apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti dan pasti aku perkenankan. Allah mustahil memungkiri janji. Tapi Ustaz, kenapa saya berdoa saya tidak dikabulkan? Sebab kau tidak faham apa makna doa. Kau tidak faham apa makna doa. Kata Nabi apa? Ad-du'a mukhul ibadah. Okay? Mukhul ibadah. Doa ni apa? Kepala bagi ibadah. Okay? Ataupun sebahagian daripada ibadah. Salah satu daripada ibadah. Jadi ada ulama ni dia habiskan masanya untuk berdoa saja. Orang tanya, kau doa ni kau dah berhajat ke moga dikabulkan? Dia kata enggak. Aku doa sajalah. Sebab apa? Sebab doa tu kan ibadat. Jadi aku doa ni bukan untuk dapatkan apa yang aku mau doa, tapi aku doa ni sebab ibadat. Aku doa lah. Nampak? Gitu dia. Okey? Jadi doa ni memang pasti dikabulkan. Okey? Yang pertama kita berdoa. Okey, begini cara Allah memakbulkan doa seseorang. Okey, begini cara Allah dalam memakbulkan doa seseorang. Yang pertama, okey. Kamu ada adik umur 6 tahun minta dibelikan motor. Kau bagi tak? Kau sayang tak adikmu? Tapi kalau kau sayang, kenapa kau nak bagi? Kenapa tidak sesuai? Tak sesuai dengan peringkat. Macam itulah Allah. Allah mau bagi. Allah sayang dengan kau. Allah mau bagi tapi belum sesuai. Belum sesuai dengan keadaanmu untuk terima apa yang kau doa tu. Jadi Allah tangguhkan dulu sampai masanya Allah makbulkan. Itu yang pertama. Jadi antum pandai-pandai lah tulis ayat. Itu Ustaz boleh cerita begitulah. Dia tangguhkan dulu dia punya hajat tu sampai sesuatu tahap dia bersedia sudah untuk terima apa yang dia doakan itu, baru Allah bagi. Begitu. Sebab apa? Sebab takut kalau Allah bagi awal-awal memudaratkan dirinya. Betul tidak? Macam budak tu. Dia minta kepada abangnya, bang, motor bang. Kerana cinta dan kasih kepadamu, dia ambil lah. Nah, dia bagi kunci motor tu. Faham? Dia ikat budak tu di motor, dia pergi press. Dia yang tolong presskan. Ni. Meninggal budak tu. Sebab apa? Mudarat. Kenapa? Jadi Allah tak bagi kita pada awal tu sebab akan memudaratkan diri kita. Mungkin kalau Allah bagi awal ni, mungkin kita akan boroh. Mungkin kita akan exchange. Mungkin kita akan bertambah cinta dunia kita. Sampai lupa kepada Allah. Mungkin. Boleh jadi. Jadi Allah tangguh kan? Okey, dapat. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita minta, Allah terus bagi. Minta, terus bagi. Okey, macam adik kita lapar. Bang, mau makan bang? Nanti. Para aulia dulu. Wah, bang, dibaginya adiknya umur 12 tahun tu para aulia. Okey? Para aulia dulu dek makan satu genggam nasi ya. Itulah buka, itulah sahur dia. Wah, faham? Ni budak umur 12 tahun. Tak sesuai lah kan. Jadi dia terus bagi adiknya. Jadi macam tu juga dengan Allah. Takut kalau budak tu, abang tu dia nak bagi adiknya, mudarat pada diri adik dia. Jadi Allah ni dia tak mau memudaratkan hamba dia. Sayangnya Allah kepada hamba dia. Jadi dia minta, Allah terus bagi. Dia minta, Allah terus bagi. Minta, terus bagi. Itu yang kedua. Nanti kamu pilih ya antara salah satu ni yang mana antum mau. Itu yang peringkat pertama tadi. Itu yang peringkat kedua. Peringkat yang ketiga, dia minta dan dia tidak dapat. Tetapi doanya tu digantikan dengan jauh daripada musibah. Misalnya begini. Dia doa, ya Allah,
Ya Allah, aku mau kahwin dengan si dia nih ya Allah. Memang berkenan sudah aku dengan dia nih. Berkenan betul aku dengan dia nih. Suka betul. Sampai kan aku termimpi-mimpi pun dia. Nampak? Aku mimpi pun dia. Aku mimpi wajah wanita ni 40 hari sudah. Berturut-turut. Nampak tak? Mimpi Rasulullah enggak? Wah, mimpi perempuan ni aku mimpi. Okay? Betapa dalamnya cintaku pada wanita ni Ustaz, sampai mimpi aku 40 hari. Okay? Dia pun doalah, ya Allah, aku memang mau dengan dia ni ya Allah. Akhirnya apa? Allah tak bagi dia kahwin dengan perempuan tu. Allah tak bagi. Okay? Allah gantikan dengan elak daripada musibah. Faham tak? Pernah satu hari itu dia bawa kereta. Waktu tu patutnya dia accident. Dan teruk keadaannya. Jadi Allah gantikan doanya yang tak makbul tu dengan jauh daripada musibah. Disebabkan Allah jauhkan, Allah tidak makbulkan dia punya doa, dia selamat daripada musibah tu. Faham tak? Faham tak ni? Maknanya doanya digantikan dengan jauh daripada musibah. Tapi digantilah, doanya tu tidak dimakbulkan. Antum mau begitu juga kan? Mau tak begitu? Mau tak? Nazri? Kau mau mana ni? Kau minta, ya Allah jadikan aku pemanah nomor 1 dunia. Faham? Tiba-tiba mau pergi pusat pemanah tu, accident. Mungkin sebab kalau kau pergi memanah tu, mungkin kau terpanah orang lain. Ya akan jadi berat pula hukumanmu nanti. Tidak? Jadi Allah nak makbulkan kau punya doa tu, tapi digantikan dengan elak daripada musibah. Jelas ni? Begitu. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, dan inilah keinginan para aulia. Inilah keinginan para aulia yang keempat ni. Doa satu pun tak dimakbulkan di dunia, tapi digantikan sebagai syafaat di hari akhirat. Ini para aulia. Doa sampai kan ada aulia, ya Allah, semua yang aku doa ni janganlah kau makbulkan di dunia ni, tapi gantikanlah dengan dimakbulkan di hari Maknanya semua doanya tu akan digantikan, diubah menjadi pahala nanti di hari akhirat. Jadi banyak mana dia doa, banyak itulah pahalanya nanti. Jadi ada aulia yang begitu, tak mau doanya tu dimakbulkan di dunia. Semua mau dimakbulkan di akhirat. Sampai kan ada satu orang cakap, bertanya kepada aulia tu, dia kata, kau tak takut ke kau banyak-banyak doa ni, kau tak takut ke doa kau kau dikecewakan oleh Allah? Maknanya Allah tak makbulkan kau punya doa. Kau tak takut ke kalau Allah tak makbulkan kau punya doa? Dia kata, aku tak takut doa aku tidak dimakbulkan, tapi yang aku takut kalau aku tidak diberi taufik untuk terus berdoa. Aku tak takut kalau doa aku tidak dimakbulkan, tapi aku takut kalau aku tidak diberi taufik untuk terus berdoa. Sebab berdoa ni kita bercerita dengan Allah, ceritakan masalah kita dengan Allah. Jadi Allah boleh selesaikan 1000 masalah dengan satu jalan, dan boleh dengan satu jalan, dan boleh menyelesaikan satu masalah dengan beribu jalan. Satu masalah boleh selesai dengan 1000 jalan, dan 1000 masalah boleh selesai dengan satu jalan. Itulah Allah. Faham ni? Itulah Allah. Okay, jadi banyakkan berdoa. Doalah, doa, banyakkan doa. Sebab kita tak tahu doa mana satu ni lah yang Allah akan kumpul untuk gantikan dengan pahala syafaat nanti di hari akhirat. Okay, banyakkan doa. Apapun tak kisah, doalah. Ya Allah hidayat, ya Allah. Suatu kalau perasaannya kalau orang tablikin, ya Allah hidayat, ya Allah. Walaupun main-main tapi doa lah tu. Ya Allah hidayat, ya Allah, ya Allah hidayat umat, ya Allah. Nampak tak? Ya Allah hidayat, ya Allah. Ya Allah hidayat, ya Allah. Hidayat, ya Allah. Nampak? Kamu ya Allah hidayah, ya Allah hidayah. Bukan hidayah tu, hidayah perempuan. Hidayah ya Allah. Nama cik yang perempuan kan hidayah. Lain boleh dimintanya. Okey. Wa'mal lin-nari biqadri sabrika 'alaiha, dan beramallah untuk neraka sejauh mana kau tahan dengan apinya. Kenapa tak? Sejauh mana kau tahan dengan apinya, sejauh itulah kau beramal untuk jauh daripada neraka. Tak ada dengan api neraka.
Api dunia pun kena ini pun sudah. Mam, ini pun sudah. Cak Ropi. Ini macam welding juga ni kan? Ini pun kau kena sudah sakit, apatah lagi 70 kali ganda panasnya dunia ni. Dunia ni apinya 70 kali ganda lebih panas api akhirat daripada api dunia. 70. Ini satu nih. Darab lagi 70 dia punya kepanasan. Itulah api akhirat. Okay? Sangat panas. Sebab tu pemain tinju siapa namanya tu? Orang Islam ni. Boxing lah, betul lah. Siapa namanya? Muhammad Ali. Kan dia bawa macis pergi mana-mana. Orang tanya kenapa bawa macis pergi mana-mana? Kalau tergerak keinginanku untuk buat maksiat, aku bakar aku punya tangan. Supaya aku sedar bahawa aku tidak tahan api neraka. Nampak? Kau bawa lah api poketmu. Kenapa bawa api? Merokokkan aku. Lain pula. Okey? Jadi beramallah. Apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Siapa tahu? Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Imran? Datang malam markas Ustaz. Wah, baru sekali malam markas. Apa? Dalam hadis sebut apa? Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Ya kan? Amalan yang paling dicintai oleh Allah ialah amalan yang sedikit tapi istiqamah. Itu yang paling dicintai. Buat apa kau amal banyak tapi tak istiqamah? Okay, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah ialah amalan yang sedikit tapi istiqamah. Mana bagus Fatih? Ustaz derma hari ini Ustaz derma RM10,000. Ada orang ni dia derma RM10,000 satu hari. Ataupun yang kedua, hari-hari dia infak RM10, hari-hari RM10 sampai matinya. RM10. Mana lebih baik? Yang hari-hari itu lebih baik. Yang hari-hari itu lebih baik. Faham? Dia walaupun sikit tapi istiqamah. Mana bagus dia buat sembahyang tahajud 200 rakaat. Lepas tu besok tak usah dibuatnya. Dengan orang yang 2 rakaat tiap hari. Mana lebih baik? Yang buat hari-hari itu 2 rakaat walaupun sikit. Sebab dia istiqamah. Jadi jangan kamu tengok karomah di jalan atas laut, jalan atas sini ini enggak. Karomah yang lebih utama ialah istiqamah. Faham ni? Baca Ustaz. أيها الولد إذا علمت هذا الحديث لا حاجة إلى العلم الكثير وتعمل في حكايات أخرى وذلك أن Hatiman. Ini nama orang ni, Hatim Al-A'sam ni nama orang ya. وذلك أن حاتما الأصم كان من أصحاب الشقيق البلخي. Ini pun nama orang, Syaqiq Al-Balkhi. Ini semua nama-nama sufi dia sebut ni. Rahmatullahi ta'ala alaihima fasa'alahu yawman qala sahabtani mundu 30 sanatan ma hassalta fiha qala hassaltu 8 fawaid min al-ilm wa hiya takfini minhu بأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها فقال شقيق ما هي قال حاتم الأصم. Okey, baik.
ayyuhal waladu, wahai anakku. Ini pun antara satu pengajaran ataupun tauladan yang kita boleh ambil juga daripada kisah ni. Okey, dengan kawan kita. Kawan kita 2 orang, contohnya si Farhan dengan si Yusri, si Rofi dengan si Nazli. Buat kisah macam begini. Wahai anakku, idza alimta hadzal haditha. Okey, ataupun idza alimta bihadzal hadithi. Mana-mana pun boleh. Okey. Kalau sekiranya kamu tahu hadis ni. Tahu ni bukan sekadar tahu, tapi berpegang. Okey? Berpegang, ambil pengajaran, beramal dengan hadis ni. Itu makna pegang hadis tu. Okey? La hajata laka ilal ilmil kathirin. Maka tidak perlulah sudah kau terlampau banyak ilmu. Cukuplah ni. Kalau kau sudah pegang hadis ni, mana cukuplah sudah. Tak payahlah kau terlampau banyak ilmu kalau kau tidak amal juga. Jadi biarlah yang ini nih. Beramal kerana beramal untuk dunia sekadar mana kita hidup di dalamnya. Beramal untuk akhirat selama mana kita di dalam. Beramal kerana Allah sebanyak mana hajat kita kepada Allah. Dan beramal untuk jauh daripada neraka selama mana kita tidak tahan dengan kepanasan apinya. Cukup itu saja. Ya, sebab itulah tujuan ilmu, supaya kita dapat beramal dan dapat benteng diri kita daripada api neraka dan dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Faham ni? Jadi kata tidak perlu kau banyak ilmu kalau kau dapat pegang hadis ni. Wa ta'ammal fi hikayatin ukhra, dan tak perlu juga kau apa? Terlampau banyak berpegang kepada hikayat-hikayat ataupun cerita-cerita yang lain daripada itu. Kalau dah kita tu sebab apa? Hah? Tak ada. Sampai mana? Sampai yang ilmu yang banyak. Buka sebelah. Lain. Tengok. Inilah ini. Di bawah ni. Ya, cuma ini dia punya faedah, dia nak sebut yang inilah ni. Tapi inilah ni, ya. Dia ada isi kandungannya dalam tu. Okey. Wa dzalika, dan begitulah yang berlaku anna Hatiman al-Asam. Nampak? Ada kan? Okey. Sesungguhnya Hatim al-Asam ni satu orang wali juga. Kana min ashabi Syaqiqinil Balkhi. Dia merupakan sahabat kepada Syaqiq al-Balkhi. Kalau orang yang mengaku ikut jalan sufi, tak kenal nama Imam Junaid, tak kenal nama Imam Shibli, tak kenal nama Imam apa nama ni? Apa nama dia? Ka'bul Akhbar, tak kenal nama Syaqiq Balkhi ni, tak kenal nama Hatim al-A'sam ni. Maknanya dia tak betul-betul ikut jalan ke Sufian. Ikut jalan sufi mesti akan kenal nama-nama ni. Mesti akan tahu sejarah hidup dan juga kisah-kisah mereka untuk dijadikan sebagai pengajaran. Confirm akan kenal. Jadi kau baca sufi baca, kenal tak Hatim al-A'sam? Hatim tak kenal, Kasim kenal ni. Ini si Kasim kenal, Hatim tak kenal. Nampak? Tipu lah tu. Okay? Maknanya tak betul lah dia punya jalan. Tak kenal Hasan al-Basri. Okay? Tak kenal Syaqiq al-Balkhi. Ini semua nama-nama nama-nama sufi semua, nama-nama aulia. Jadi kalau anda kenal ni tipulah. Ya, tipu. Jadi Hatim al-Asam ni dia merupakan kawan kepada Syaqiq al-Balkhi. Rahmatullahi ta'ala alaihima, moga Allah rahmati mereka berdua. Fasa'alahu yauman, maka dia bertanya, satu hari tu dia bertanya. Qala sahabatni mundu 30 sanatan. Adakah sudah? Ada sudah dalam kitab antum? Ada. 30 sanatan. Ya.
Okey. Fas'alahu yawman wa qala sahabatni mundu 30 sanatan. Kau ni sudah berkawan dengan aku sudah 30 tahun. Ma hassalta fiha. Selama 30 tahun ni apa yang kau dapat kawan dengan aku? Nampak itu kawan yang baik. Imran, kau sudah kawan dengan aku ni Imran. Bilang si Azlan, kau sudah kawan dengan aku ni selama berapa tahun kamu kenal ni? Imran? Dari kecil kan? Kamu kan yang kecil-kecil yang berbogel berlari bayi musim-musim. Kau kan Imran? Berapa tahun kamu kawan ni? Dari kecil lah? Dari Majlis Taklim? Dari madrasah kan? 2016 17, 18, 19, 20. Oh, 5 tahun. 5 tahun Azlan, apa faedah yang kau dapat daripada si Imran? Imran, apa faedah yang kau dapat dengan si Azlan selama 5 tahun perkenalan sufi kamu kononnya? Apa? Berapa tahun? 5 kan? Apa yang kau dapat Imran? Begitulah. Dia kawan yang baik ni. Dia kata, apa yang aku dapat daripada kau berkawan sama kau? Macam makin teruk aku ni. Dia kena muhasabah lah kan. Makin teruk aku berkawan dengan kau. Dia kena muhasabah. Faham ni? Jadi benda yang paling terbaik ialah muhasabah. Muhasarawat dah ada. Muhasabah. Itu yang paling terbaik. Jadi kata, apa yang kau dapat berkawan dengan aku ni 30 tahun. Kau tengok sufi-sufi 30 tahun berkawan. Sehari sama-sama sufi. 30 tahun berkawan, macam-macam sudah jumpa. Okey? Sama-sama belajar. Berguru. Ya, dapat tu. Ini saling berguru antara satu dengan yang lain. Saling berguru antara satu dengan yang, dia sama-sama kawan tapi saling berguru antara satu dengan yang lain. Apa dia? Imam Syafiq ni guru kepada Imam. Ayalah, Imam Syafiq guru kepada Imam. Lebih kurang lah tu. Okey, tapi kalau dalam riwayat sebut mereka ni sahabat antara guru dengan murid. Okey? Ma hassalta fiha. Apa yang kau dapat? Qala hassaltu 8 fawaida minal ilmi. Aku sepanjang 30 tahun belajar kenal dengan kau, aku dapat berapa? 8 faedah ilmu. 8 faedah ilmu wa hiya takfini minhu, dan cukup untuk aku. Selama 30 tahun ni aku kumpul, ada 8 benda yang aku dapat. Dan 8 benda ni cukup untuk aku pegang. Okey? Li'anni arju khalasi wa najati fiha. Dan aku berharap dengan 8 inilah yang menyebabkan aku apa? Berjaya dunia dan juga akhirat, sampai kepada tujuanku. Faqala Syaqiqun. Kata Syaqiq, apa dia? Yang 8 tu, kan Syaqiq tanya, selama 30 tahun kau belajar dengan aku ni, apa yang kau dapat, Hatim? Kan? Jadi Hatim cakap ada 8. Dan 8 inilah cukup untuk aku pegang sampai dunia dan akhirat. Kata Imam Syaqiq, apa yang 8 tu? Qala Hatimun al-Asam. Maka berkatalah Hatim al-Asam. Baca Ustaz. Wafi terjemah. Al-Qa'idatul Ula. Inni nazartu ilaykum fi fara'aytum fariqin minhum mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa ya'shuquhu wa ba'du dhalika al-mahbubi yusahibuhu ila maradil mauti wa ba'duhu ila shafiril qabri thumma yarji'u kulluhu wa tatrukuhu faridan wahidan ولا يدخل معه في قبره منهم أحد فتفكرت فقلت أفضل محبوب المرء ما يدخل في قبره ويؤانسه فيه فما وجدت غير الأعمال الصالحة فأخذتها محبوبا لي لتكون سراجا لي في قبري وتؤانسني فيه ولا تتركني فريدا. Nampak? Inilah faedah yang pertama. Al-faidatul ula, adapun faedah yang pertama.
inni ataupun anni nazartu ilal khalqi. Aku nampak makhluk ni, berkawan dengan makhluk, nampak makhluk, okey, bersahabat dengan makhluk, dengan manusia lah. Aku berkawan dengan manusia ni. Fara'aitu likulli minhum mahbuban. Dan aku nampak mereka ni saling berkasih sayang antara satu dengan yang lain. Wa ahbib ma syi'ta, kan? Fa innaka mufariquhu. Kan ada tu kan? Apa namanya? Cintailah orang yang kamu suka. Karena sungguhnya kamu akan berpisah dengan dia. Jadi aku nampak orang ni saling bercinta antara satu dengan yang lain. Wa ma'syuqan, dan saling asyik antara satu dengan yang lain. Asyik ni mana lah? Saling merindukan antara satu dengan yang saling berkasih sayang, saling rindu. Okay? Sayang menyayang, cinta dikenang, perasaan menjadi rindu. Wow. Wah, lagu tu kan. Meninggal sudah penyanyinya kan? Ya kan? Siti Sarah kan? Betul lah. Dengan Jamal Abdillah. Okay? Yuhibbuhu wa ya'shaquhu ataupun wa ya'shuquhu. Mereka saling mencintai antara satu dengan yang lain, saling merindui antara satu dengan yang lain. Wa ba'du dzalikal mahmubi yusahibuhu ila maradil mauti. Dan ada juga sebahagian orang ni yang aku nampak ni bercinta sampai apa? Sampailah orang yang dicinta itu ila maradil mauti, sampai sakit kematian. Cinta dia sampai orang tu mati. Dia teman, sakit mau mati pun dia teman lagi, dia cinta lagi. Nampak? Macam satu orang isteri cinta kepada suami dia, suaminya sakit, lumpuh, tetap juga dia jaga. Itulah cinta nama dia. Kan? Wa ba'duhu yusahibuhu ila syafiril qabri. Dan aku nampak sebahagian daripada manusia ni sangat cinta dengan kawannya, sangat cinta dengan makhluk, sangat cinta dengan sahabatnya sampai apa? Sampai lubang kubur. Nampak? Sampai lubang aku sayang betul dengan dia ni Ustaz. Inilah kawanku yang ajak aku sama-sama dulu kami vaksin di bawah jambatan, vaksin lagi di dewan. Wah, nampak sama-sama kami. Faham ni? Menangis dia. Aku tak boleh tinggalkan dia, ya Allah. Jadi dia peganglah untuk kali terakhir, bawa pergi dalam liang kubur. Okey? Thumma yarji'u kulluhu wa yatrukuhu faridan wahidan. Tapi sayang-sayangnya dorang ni enggak juga mau ditanam sama-sama dalam kubur. Betul tak? Bilang sayang, bilang rindu, you jam I jam. Okay? You lompat I lompat, you mati I mati. Tapi bila mati kekasihan enggak juga dia mau mati sama-sama. Betul tidak? Okay? Thumma yarji'u, sudah ditanam, balik semua. Bilang sayang, tinggallah sama-sama. Nampak? Tidurlah di atas kubur tu menemani orang yang kau sayang tu. Faridan wahidan, seorang dan ditinggallah orang yang dia sayang tu seorang. Wala yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahadun, dan tidak ada seorang pun yang mengaku menyayangi ni masuk ke dalam kubur bersama-sama. Tak ada, mana ada? Okay? Tak ada lagi keluar berita ke apakah Book of Records. Nampak? Book of Record. Rofi menemani sahabatnya Nazli di dalam liang kubur, hidup bahagia bersama-samanya ke anak cucu. Faham? Di dalam kubur. Mana ada begitu? Okay? Fatafakkur pula. Fatafakkartu. Maka benda ni kena di pikiranku. Aku pun fikir. Wa qultu, dan aku pun berkata, afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi. Sebaik-baik kawan, sebaik-baik orang yang patut untuk dicintai, sebaik-baik perkara yang patut untuk disayangi ialah perkara yang sanggup menemani kamu dalam kubur nanti. Apa dia? Amalan lah. Amalan. Wa yu'anisuhu fihi, dan yang menyebabkan kegembiraan aku dalam kubur nanti, yang akan memberi aku kebahagiaan, yang akan memberi aku hiburan, kan? Jadi dia punya kawan yang akan menghiburkan dia nanti. Okey? Wa ma wajadtuhu ghairal a'malis salihah, dan aku tidak jumpa kawan tu, kawan yang aku maksudkan ni yang sanggup masuk kubur sama-sama, yang akan bahagiakan aku dalam kubur nanti. Aku tidak jumpa sahabat tu kecuali amal-amal salih. Fa akhadhtuha mahbuban li, maka aku ambil amal soleh ni sebagai perkara yang aku cintai untuk diriku.
litakuna sirajan li fi qabri, sebagai perkara yang boleh menerangi nanti di dalam kuburku, sebagai pelita, sebagai cahaya untuk menerangi kuburku. Wa tu'anisani fihi, yang menyebabkan bahagia, gembira, terhibur aku di dalam kubur. Wala tatrukani faridan, yang tidak akan pernah tinggalkan aku seorang-seorang. Nah, inilah orang yang inilah perkara yang patut lebih kita cintai. Sebab ini nih akan teman kita. Paham, yaitu amal soleh. Jelas nih? Okey, terus. الفائدة الثانية الفائدة الثانية إني رأيت الخلق يقتدون بأهوائهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم، فتأملت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وتيقنت أن القرآن حق صادق، فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت لمجاهدتها ومنعها عن هواها حتى ارتضت بطاعة الله سبحانه وتعالى Al-Qadr. Rafi. Faedah kedua, sesungguhnya aku melihat sekalian makhluk ini sentiasa mengikuti kehendak nafsu mereka dan bersegera menunaikan apa jua kehendaknya. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi: wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maksudnya, dan adapun orang yang takut akan berdiri di hadapan Tuhannya dan ia menahan nafsu daripada kehendak-kehendaknya, maka akan dijadikan baginya syurga itu sebagai tempat tinggalnya. Daripada pemikiranku terhadap ayat ini, maka timbul satu keyakinan di dalam hatiku bahawa Al-Quran itu adalah benar dan nafsu itu mesti dimusuhi. Lalu aku pun menjadikannya sebagai musuh dan aku berjuang untuk menentangnya, dan aku tidak memanjakannya sehingga ia tunduk kepadaku dan ia merasa puas hati dengan tugasnya untuk taat dan beribadat akan Allah Ta'ala. Okey. Faedah yang kedua, anni ra'aitul khalqa, dan aku lihat juga ramai juga manusia ni bukan setakat saling berkasih sayang antara satu dengan yang lain, tapi aku melihat mereka ni yaqtaduna bi ahwaihim, yang terlampau mengikuti hawa nafsu mereka, ikut 100% hawa nafsu mereka. Wa yubadiruna ila muradati anfusihim, bukan setakat ikut hawa nafsu, bahkan bersegera lagi untuk tunaikan nafsu syahwat mereka. Nampak ni? Nafsu tu mau itu direct terus. Nafsu mau itu direct terus. Dia tak latih hatinya, nafsunya untuk bersabar. Sabar. Nampak? Okey? Dia bersegera kepada perkara-perkara yang menyukakan nafsunya. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala, ataupun fata'ammaltu qawlahu ta'ala, maka aku pun fikir, kena di fikiranku akan ayat firman Allah: wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut di hadapan Tuhannya. Semua kita nanti ini akan berdiri di hadapan Tuhan. Apa surah As-Sajdah ni yang semua manusia akan tunduk kerana dosa-dosa dia? Apa ayat ni? Surah ayat 12 tak silap. Apa Ustaz? Apa ru'usihim apa? Surah As-Sajdah ni. Apa bani yang orang berdosa tunduk di hadapan Tuhannya? Allahumma salli ala Muhammad. Allah lupa betul.
Siapa ada Quran di mana? Quran di bukan Tata Java. Buka selesai dah. Saya lupa. Bukan lupa, dilupakan. Sekejap ah. Saya nak puas hati lagi, saya nak jumpa, saya nak puas hati. Walau tara, okey. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tu hayatilah ayat Quran tu. Faham? Walau tara idzil mujrimuna. Dan ketika itu kamu akan nampak semua pendosa. Mujrimun. Ya, semua pendosa ni apa? Walau tara idzil mujrimuna nanakisu ru'usihim. Semua tundukkan kepala, tidak berani angkat kepalanya. Allah kata, oi, dulu di dunia bukan main lagi. Kau tidak nampak aku, bukan main lagi kau mendongak kepalamu buat dosa. Sekarang kau sudah nampak aku depan-depan mata, pandai pula kau malu. Ya kan? Kan kalau ada orang di penjara, bila diikat dia punya tangan, dia buat apa? Dia tundukkan kepala, dia letak bajunya ni buat begini. Sebab apa? Malu siapa nampak? Malu orang nampak. Nampak tak? Masa kau buat perbuatan terkutuk, berbuat maksiat tu kau nak malu. Masa kau buat jenayah tu kau nak malu. Bila ditangkap, pandai pula kau malu. Nampak? Macam tu lah nanti di hari akhirat. Dulu di dunia kau nak nampak aku, bukan main lagi kau lah raja. Nampak tak? Hebatlah, ndak tertangkaplah buat dosa, inilah minal aulia. Wah, faham ni? Karamah. Buat dosa ndak ditangkap, karamah. Ya, sekarang semua menundukkan ru'usihim 'inda rabbihim, di hadapan Tuhan mereka. Sambil tunduk tu sambil bercakap juga, Rabbana absarna wa sami'na. Malu sudah. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami nampak sudah ya Allah. Nampak sudah siksaanmu ni. Dengar sudah ya Allah, yakin sudah kami. Innamu, yakin sudah. Allah kata tak boleh sudah. Tidak boleh. Okey? Okey. Kembalikan kami di dunia ya Allah. Allah kata, kau baru tak daripada sana. Ya kan? Ada kan kita ni kan? Kau baru saja tadi khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang takut bila berdiri di hadapan Tuhan dia. Takut berdiri di hadapan Tuhan. Macam kamulah, kalau kamu bersalah, tiba-tiba guru panggil, ustaz panggil. Kamu tahu kamu ada salah. Ustaz panggil berdiri depan, duduk di depan ustaz. Mana berani ustaz tu angkat kepala? Tu tidak, tunduk sudah. Apa salahku ni? Apa yang mau dibuat ni? Macam kami dululah. Ya, buat salah, malu sudah depan ustaz, tunduk. Lambat masuk kelas ke apa kan? Tunduk depan ustaz. Takut sudah ustaz hukum. Itu baru makhluk. Belum yang menciptakan makhluk, macam mana malunya tu. Ada nanti di padang mahsyar nanti, takutnya dia berdiri di hadapan Allah. Takutnya dia dengan pengadilan Allah, dia gigit dia punya tangan ni. Kan macam kita. Seram kan kita begini kan? Dia punya takut ni, dia gigit ni. Tak dia sedar rupanya sampai sini sudah gigit. Tak sedar tu. Ketakutan dia melebihi rasa kesakitan dia. Kita gigit sikit sakit sudah. Ya? Dia gigit ni tak rasa apa. Gigit sampai rupanya di sini sudah. Sampai di sini sudah dia gigit. Ini habis sudah hilang sudah. Dia gigit. Tak sedar sudah rasa sakit tu. Sebab apa? Sebab rasa ketakutan melampaui rasa kesakitan. Begitu. Faham ni? Okey, jadi orang-orang yang takut ni siapa? Wa nahan nafsa 'anil hawa. Inilah orang-orang yang waktu di dunia tu mereka tahan nafsu mereka. Mereka tahan nafsu mereka. Okey? Sebab dia takut berdiri di hadapan Tuhan dalam keadaan ada dosa yang dia bawa. Jadi dia stop awal-awal nafsunya supaya dia tidak jadi orang-orang yang takut berdiri di hadapan Tuhannya. Okey? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka dibersihkan nafsunya waktu di dunia, maka syurgalah tempat dia. Nampak? Ingat syurga ni tempat pemuas nafsu. Syurga tempat pemuas nafsu. Nafsu kita ni tak akan dapat dipuaskan di dunia. Nafsu manusia ni tak akan dapat dipuaskan di pakai iPhone 12, nanti mau iPhone 13 lagi.
iPhone 13 mau iPhone 15 lagi. iPhone 15 mau iPhone 51 lagi. Nampak? Gear 7 upgrade gear 9. Contoh ya. Kita suka kau Jasman, ya. Dia kalau dia tak kena bukan main lagi. Ya? Okay, mana saya tadi? Sebenarnya tadi? Puas. Jadi nafsu manusia ini akan dapat di Puas. Lau kana bani Adam wadiyan min zahab. Kalau manusia ni ada dua wadi, dua lembah. Tahu Ustaz kami cakap satu lembah ni besar yang macam Kuala Lumpur tu. Kalau manusia tu dia ada dua lembah daripada emas, semua emas penuh di dalam dia. Nescaya dia akan minta yang ketiga. Tak cukup dua ni. Padahal lembah tu penuh emas tu. Nescaya dia akan minta yang ketiga. Kalau dia dapat yang ketiga, dia akan minta yang keempat. Dapat yang keempat, dia akan minta yang kelima. Dan tidak akan memuaskan nafsunya, melainkan tanah yang memecahkan perutnya. Maksudnya apa? Bila masuk kubur, tanah tu sudah masuk dalam mulut dia, pecah dia punya perut, baru puas nafsu dia. Itu. Jadi nafsu ni memang tidak akan puas di tempat memuaskan nafsu dalam syurga. Faham? Tempat memuaskan nafsu dalam syurga. Jadi orang-orang di dunia yang menahan nafsu mereka ni, yang tak mau turut dia punya nafsu mereka ni, itulah dia punya ganjaran. Sebab oleh kerana dia tahan nafsu dia, maka sekarang ni kau langsaikanlah nafsu yang di dunia yang kau tak dapat tu. Inilah tempat dia. Okay, syurga. Tempat memuaskan nafsu. Syurga. Okay? Wa tayaqantu, maka aku pun yakinlah. Okay? Maka aku pun yakin annal Qur'an haqqun sadiqun. Sesungguhnya Al-Quran itu ialah benar dan juga betul. Quran apa? Ni ayat Quran apa itu tadi? Wa amma man khafa maqama rabbih, yang itu. Ya, itu yang dimaksudkan dengan Quran tu. Jadi yakinlah aku bahawa Quran ini memang betul, haqqun sadiqun. Okey? Yang benar dan juga dibenarkan. Apa ni? Khutbatul hajah. Hadis tu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa ni? Apa ni? Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Wa hadil hadi Muhammad, kan? Apa lagi ni? Yang wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu kan? Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya perkataan yang paling benar kitabullah. Wa khairul hadi, dan sebaik-baik petunjuk hadi Muhammad, iaitu petunjuk Nabi Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsah, dan seburuk-buruk pekerjaan, seburuk-buruk umur, seburuk-buruk amalan ialah muhdatsatuha, yang baru, bid'ah, yang baru. Wa syarrul umuri muhdatsah wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang baru itu bid'ah. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang bid'ah itu masuk neraka. Okey? Bukan maksudnya setiap yang baru itu masuk neraka. Setiap yang sesat tu yang masuk neraka. Jadi Wahabi dia banyak pakai hadis ni tapi tak faham makna. Okey? Fabadartu ila khilafi nafsi, bila sudah aku yakin bahawa Quran tu benar, maka aku pun cepat-cepat juga. Seperti mana cepatnya orang dunia untuk menyempurnakan hawa nafsunya, seperti itu juga aku percepatkan diri aku untuk bercanggahan dengan nafsu. Orang dunia mah cepat-cepat ikut nafsu dia. Aku cepat-cepat bersalahan dengan nafsu. Nampak? Dia lawan dia punya nafsu. Sahabat bila berperang ni, perang ni lawan orang kafir ni, sebesar-besar jihad kan. So afdal jihad ialah perang melawan orang kafir. Baru syak balik berperang ni, terus tiba-tiba satu orang sahabat kata apa? Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami baru pulang daripada jihad kecil menuju jihad yang besar. Terkejut sahabat tu. Kan tadi
tadi kita jihad besar tu, perang melawan orang kafir. Dia kata enggak, kita baru pulang daripada jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Apa jihad yang besar? Kata sahabat tu, ma jihadul akbar. Apa jihad yang besar tu? Jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Itulah yang besar. Nampak? Okay. Yang orang kafir tu di medan peperangan saja bersama-sama dengan kau. Nafsumu ni hari-hari dengan kau. Itu yang kau melawan sepatutnya. Sebab dia hari-hari. Begitu. Okey, jadi nafsu ni ialah apa namanya? Peperangan yang paling terbesar di dalam diri kita. Sampaikan ahli sufah, tahu ahli sufah? Sahabat-sahabat Nabi ada di sufi ni, Abu Hurairah, kan? Antara sebab kenapa mereka digelar ahli sufah, sebab mereka ada satu pakaian yang daripada perkataan apa ni? Ahli sufah ni, sufi ni, dia ada satu pakaian yang mana yang pakaian tu diperbuat daripada bulu-bulu. Tahu tak? Pakaian tu dibuat daripada bulu-bulu yang mana kalau orang pakai tu tak selesa. Pakai tu rasa panas dan pakai tu tak selesa. Bila orang pakai tu? Waktu tidur. Waktu tidur orang pakai. Supaya apa? Supaya bila orang pakai itu, tidur orang tak selesa. Tidur tak boleh, pusing sini tak boleh, pusing sini tak boleh. Akhirnya bangun sembahyang. Begitu. Kita ndak siap sedia lagi begini. Nampak ni? Cadarnya lagi, beddingnya lagi. Faham ni? Selimutnya lagi, ekonnya biar tidurnya enak. Ya kan? Biar mimpinya juga enak. Biar seksaannya neraka tu enak juga. Kan? Wali tidak. Dia pakai baju tu supaya apa? Supaya bangun waktu malam tu. Kenapa? Supaya bangun waktu malam. Pakai memang sengaja yang berbulu-bulu tu supaya rasa tak selesa. Jadi bila pakai tak selesa. Kalau kita memang buka sudah lah kan. Dia tak dipakai sampai tak boleh tidur, akhirnya bangun beribadat. Waktu ibadat tu dia buka lah bajunya tu, pakai dengan pakaian ibadat dia. Begitu para awliya. Okey? Suatu mereka ni dekat sangat dengan Allah. Sangat dekat dengan. So mereka hancurkan, runtuhkan mereka punya nafsu untuk tunaikan perintah Allah, untuk sempurnakan hajat Allah. Annal Qur'ana haqqun sadiqun fabadartu ila khilafi nafsi. Okey? Sesungguhnya Al-Quran itu benar, maka aku pun cepat-cepat untuk berbeza dengan nafsuku. Wa tashammartu bimujahadatiha. Dan aku bersungguh-sungguh pula tu bukan setakat aku bercanggah dengan nafsuku. Betul-betul pula bersungguh-sungguh pula aku pergi lawan. Sungguh-sungguh betul ni dia pergi lawan. Macam ustaz ni kan? Ustaz apa ni? Ustaz Abdul Karim. Kan? Itu pun orang-orang yang tembus juga tu. Waktu dia mula-mula ikut jalan kesufian, tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Dia bagi tahu ustaz apa? Dia kata jiwa tak akan bersih kalau jasad tak bersih. Ya tak? Jiwa tak akan bersih kalau jasad tidak bersih. Jadi sebelum bersihkan jiwa, bersihkan jasad dulu. Dia bagi tahu ustaz. Jadi ustaz tanya, mau bersihkan jasad macam mana? Kalau macam kami ni bersihkan jasad, jaga makanan lah kan? Jaga makanan, jangan makan sembarang, jangan makan itu, jangan makan ini. Dia kata, iya. Itu yang sekarang, yang dulu. Yang dulu yang syubhahnya, yang dulunya itu macam mana kau mau, yang sudah menjadi tumbuh menjadi darah daging tu. Macam mana mau disucikan? Dia ustaz tanya lah dia. Ustaz, jadi ustaz macam mana ustaz bersihkan jasad ustaz bagian dalam? Dalam ni. Dia kata, yang macam ustaz bagi tahu tu. Selama 40 hari, tu level pertama 40 hari. Level kedua 4 bulan kan? 4 bulan dia buat. 4 bulan dia buat, makan 1 genggam nasi, 1 teguk air. Itulah buka dia, itulah sahur dia. Faham tidak? Contohnya kalau kau makan 6 petang, kau akan makan 6 petang esoknya. Apa yang kau makan tu? 1 genggam nasi putih, 1 teguk air. Bas, cukup. Tu ya. Lepas tu besoknya lagi itu lagi. Bukan 6 petang makan 1 teguk air, 1 genggam nasi, 6 petang esoknya makan lagi 1 genggam nasi, makan lagi 1 teguk air. Tu 40 hari. Boleh buat? Tak mampu kita. 4 bulan mampu buat? Tak mampu kita. Tapi memang nampak memang kurus lah. Memang kurus. Faham? Dia membersihkan bahagian
Bila sudah dia dapat kawal nafsu makan dia, senanglah untuk dia mujahadah lawan nafsu dia. Sebab nafsu ni kalah dengan lapar. Kan ada hadis tu kan? Nafsu, bila Allah ciptakan nafsu tu, Allah tanya, man ana wa man anta? Man ana wa man anta? Man ana? Instant plaza. Wow, bukanlah. Ini jawapan nafsu ni. Sombong. Siapa aku, siapa kau, kata Allah. Aku adalah aku, kau adalah kau. Nampak? Kan banyak sufi pakai aku adalah aku. Kan? Aku adalah aku. Aku bersatu dalam tubuh Tuhanku. Wah, faham ni? Badigul. Ya, kamu jangan jadi bodoh begitu, ha? Aku adalah aku, kau adalah kau. Dia rendam lagi puluhan tahun dalam api neraka. Daripada merah menjadi putih ke hitam dulu? Jadi merah menjadi putih kan? Hitam kan? Saya ingat antara dua tu lah. Daripada merah dibasuh. Dia tanya, man ana wa man anta? Siapa kau, siapa aku? Aku adalah aku, kau adalah kau. Nampak nafsu? Dengan Tuhan yang menciptakan dia tu. Aku adalah aku, kau adalah kau. Dia rendam lagi dalam api sampai putih api tu. Merah sampai putih api tu. Ni api yang kita, ni api merah biru salah. Merah biru yang paling panas. Ini sampai putih tu api. Dibakar di dalam api ratusan tahun. Lepas ratusan tahun tu diangkat lagi. Sekarang siapa aku, siapa kau? Masih lagi dia kata, aku adalah aku, kau adalah kau. Dia rendam lagi dalam api sampai hitam api itu. Daripada putih sampai hitam. Puluhan tahun juga di dalam api itu. Ini nafsu, diangkat lagi. Sekarang nih, siapa aku, siapa kau? Gini api itu. Aku adalah aku, kau adalah kau. Wah, ingatkan mau bertaubat. Rupanya aku adalah aku, kau adalah kau. Akhirnya apa? Allah tidak bagi makan kepada nafsu tu 3 hari. Tidak direndam dalam api sudah. Tapi tidak dibagi makan 3 hari. Tidak dibagi makan 3 hari. Allah tanya, kau siapa? Aku siapa? Kau adalah Rabb, aku adalah hamba. Tak tahan dengan lapar. Sebab tu level pertama sufi ni tidak banyak makan. Sebab apa? Bersihkan jasa. Jadi 40 hari makan satu teguk minum satu teguk air, 1 genggam nasi. Boleh buat tak? Tak boleh, gagal kita. Tidak boleh. Satu orang sufi ni dia kurus-kurus. Tengok Ustaz. Wah, orang boro klaim lagi. Okey. Sebab apa? Sebab menjaga jasad mereka bahagian dalam. Bila jasad dapat terjaga, hati mereka dapat terjaga. Faham ni? Membayangkan tu membuat tu. Okey. Wa tashammartu bimujahadatiha, dan aku pun bersungguh-sungguhlah berperang dengan nafsuku ini. Okey. Wa man'iha an hawaha, dan aku tinggalkan bermanja dengan hawa nafsuku. Tinggalkan. Nafsu rasa panas, mau hidupkan aircon kasih letak 17. Ditambahnya lagi 72. Wah, terbakar dia di situ. Ni dia lawan dia punya nafsu. Bukanlah begitu Farhan ya. Ini contoh. Ya, kopi buat betul-betul. Hatta tabat li ta'atillah subhanahu wa ta'ala, sampailah dia betul-betul taat dan ridha dengan perintah Allah. Wan qadat laha, dan juga mengikuti segala suruhan dan juga perintah Allah. Itulah nafsu. Dia mau dididik nafsu tu ikut betul-betul perintah Allah. Sampai nafsu tu dapat kita kawal. Faham? Sampaikan kita naik di atas kuda tu kita kawal. Okay, nafsu tu lah kuda, kita lah yang penunggangnya tu. Faham? Bukan kita yang di bawah, nafsu tu yang di atas. Nafsu tu yang tunggang kita. Ke sini tidak. Kita yang mau di atas menunggang nafsu tu. Jelas ni? Cakap senang lah. Cakap mudah, tapi muamal tu payah. Okey, last. Faidatu thalithatu.
Allah, ini pun payah juga. Inilah yang berlaku kepada Imam Shibli tu. Okey, inilah yang berlaku pada Imam Shibli. Antara sebab dia jadi wali sebab ini jugalah. Al-faidatu tsalitsatu, faedah yang ketiga. Anni ra'aitu kulla wahidin minan nasi. Sesungguhnya aku melihat setiap satu daripada golongan manusia. Maknanya semualah. Semua golongan manusia ni yas'a, bersegera. Okey, bersegera, berlari-lari, bercepat-cepat untuk apa? Fi jam'i hutamid dunya, untuk menunaikan segala keinginan dunia mereka. Aku tengok dia ni, cepat-cepat untuk dunia. Tengok dia ni cepat-cepat untuk dunia. Tengok ni cepat-cepat untuk dunia. Okey? Yas'a fi jam'i hutamid dunya. Thumma yumsikha qabidan yadahu alaihi. Dan bila sudah dapat dunia tu, dia pegang pula betul-betul. Faham? Dia letak dia junjung dunia tu di kepala dia. Ini dunia letak di kepala dia. Nampak? Letak di kepala dia. Ini akhirat. Letak di tangan dia. Nampak? Macam berhala kan? Okey? Ini dunia. Ini akhirat. Jadi bila longgar sikit dia punya dunia ni, mau jatuh sikit dunia, apa dia buat? Syamir, dia lepas akhiratnya semata-mata untuk sambut dunia dia. Dunia dia selamat, akhirat dia jatuh. Faham? Begitulah kita. Begitulah kita. Tapi aulia ni letak agama di atas, dunia di tangan. Nampak? Bila agama dia macam longgar sikit, nampak macam lemah sikit imannya, buang dia punya dunia, selamatkan akhirat dia, pergi malam markaz. Nampak? Ya, ujung-ujung masih ada tashkil. Faham ni? Siap insya-Allah. Insya-Allah. Jadi dia buang dia punya dunia tu, dia lepas dunia tu semata-mata untuk sambut akhiratnya. Ini orang yang betul-betul. Tapi berapa ramai di antara kita, termasuk ustaz sendiri, yang sanggup hancurkan akhirat demi untuk selamatkan kita punya dunia. Faham? Ramai. Termasuk yang bercakap. Buang kita punya akhirat, sanggup buang akhirat ni semata-mata untuk sambut dunia dia. Padahal dunia tu lebih berharga daripada akhirat dia. Faham ni? Okey? Dan dia pegang sungguh-sungguh dunia dia tu. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala, maka aku pun teringat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqin. Apa-apa yang ada di sisi kamu semua akan musnah. Apa yang kau ada di dirimu ni semua akan musnah. Jangan kata apa yang ada di dirimu, dirimu tu pun akan musnah. Wa ma 'indallahi baqin, dan apa yang ada di sisi Allah semua akan kekal. Nampak ni? Okey? Fabadzaltu, maka aku pun serah diri. Nampak? Serah diri dia. Serah diri kepada siapa? Kepada Allah. Fabadzaltu mahsuli minad dunya liwajhillahi ta'ala, maka aku serahkan hawa nafsuku ni kepada Allah. Ya Allah, ambillah balik hawa nafsu ni. Aku serahkan dengan kau. Dan yang aku mau minta hanyalah pandangan rahmat daripada Allah. Nampak? Dia serahkan dia punya dunia tu kembali. Dia serahkan diri dia tu kepada Allah. Fafarraqtuhu bainal masakina. Nampak? Ini kisah Imam Shibli. Imam Shibli kan dia dapat gaji. Kan? Dia dapat gaji daripada pemerintahan dia. Berapa banyak dia dapat gaji? Waktu dia pergi jalan sufi, banyak itulah yang dia bagi pada orang miskin. Nampak? Sampaikan kata ustaz kami, berapa banyak kita belanjakan untuk dunia, mesti kita seimbangkan berapa banyak kita belanjakan untuk akhirat. Contoh, kita beli handphone, selamat aku dihadiahkan. Ini orang hadiah ustaz iPhone 12 ni, orang hadiah 4,000. Kalau ustaz beli sendiri 4,000 ni, ustaz kena seimbangkan 4,000 tu juga ustaz kena belanjakan pada agama. Beli kitab, bagi infak orang fakir miskin,
bayar belanja pelajar agama, yuran dorang, belikan kitab untuk dorang. Yang penting seimbang ataupun lebih sedikit daripada dunia tu. Kena begitu. Supaya apa? Supaya keluar daripada hati kita ni cinta dunia. Faham ni? Begitu. Okey? Kita terbalik, untuk agama berkira betul. Tapi untuk dunia berhabis. Berhabis untuk dunia, berkira untuk agama. Padahal agama itu yang akan selamatkan kita. Bang, ini pun hadiah orang juga yang kamu klaim aku anu. Ini Abang Zul semua yang bagi. Keblot 4,000 ya. Wah. Kejar akhirat dunia malu. Ingat tu bisa? Kejar akhirat dunia malu tu. Itu usah tunggu apa lagi? Taklah begitu ya. Wah, astagfirullah. Wah, jangan main. Tenang orang main je wah. Macam iblis itu. Macam kita iblis. Tenanglah. Okey? Fabadaltu mahsuli minad dunya liwajhillahi ta'ala fafarraqtuhu bainal masakin. Maka aku pun bagi-bagi dengan orang miskin. Orang miskin. Nanti di hari akhirat orang miskin tu, okey? Orang miskin akan cari orang yang bagi dia makanan waktu di dunia. Dia masuk syurga ni, tak ada dia nampak siapa. Mana orang yang bagi aku beras hari tu? Tulul. Wah, nampak mana yang bagi aku hari tu? Cari tak ada. Tanya Allah, dia ada di neraka. Nampak? Allah kata dia merayu dia, ya Allah. Inilah dia ni dulu yang bagi aku makan, ya Allah. Kalau bukan sebab dia bagi aku makan, tak ada kudrat aku untuk beribadat kepadamu. Dengan makanan yang dia bagi itulah aku ada kudrat untuk sembah kau. Maka mustahil aku dapat sembah kau tanpa melalui dia. Maka keluarkan dia daripada neraka, masuk neraka. Nah, jadi fakir miskin akan doa begitu sampaikan orang yang infak dengan dia tu akan masuk syurga. Itu kena banyakkan infak. Okey, banyakkan infak. Fa farraqtuhu bainal masakini, dan aku pun bagi-bagilah dengan orang miskin. Okey? Liyakuna dhukhran. Untuk apa? Untuk aku tebus balik dunia yang telah aku belanjakan untuk dunia dulu. Nampak dia tebus balik semua untuk dunia dia. Okey? Liyakuna dhukhran li indallahi ta'ala, untuk aku tebus balik apa yang aku buat untuk dunia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Cukuplah sampai di sini di faedah yang ketiga, insya-Allah. Esok nak pasti lagi ada kelas Ustaz pergi sempurna. Tapi Ustaz mungkin balik tengah hari juga. Tapi ada kuliah je Ustaz di Sempurna Isnin malam, Maghrib. Tengoklah macam mana. Okey? Esok lah Isnin kan? Ini hari Ahad. Esok. Jadi tak tahu lagi nantilah apa-apa Ustaz akan beritahu. Kalau tak jadi Ustaz beritahu, kalau jadi kelas Ustaz tak akan cakap apa-apa. Mana yang ada lah tu. Okey? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا رؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وخصوصا في هذه الليلة في منامنا. Ya Allah, kurniakanlah kami untuk melihat wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di dunia dan juga di hari akhirat, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Hadza wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.